Menteri untuk menjawab dalam masa 25 minit. Terima kasih kepada Puan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Puan Pengerusi kerana memberi ruang kepada saya untuk menggulung perkara-perkara berkaitan Kementerian Luar Negeri dalam sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 di peringkat jawatankuasa dalam Dewan Yang Mulia hari ini. Bagi pihak kementerian, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang membahaskan isu-isu penting di bawah bidang kuasa kementerian ini sebentar tadi. Puan Pengerusi, Kementerian Luar Negeri merupakan peneraju dan pelaksana dasar luar yang berperanan untuk mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia serta meningkatkan martabat negara di persada antarabangsa melalui amalan diplomasi yang dinamik dan proaktif. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Tambun atas pengiktirafan terhadap peranan dan fungsi penting yang dimainkan oleh kementerian melalui peningkatan anggaran peruntukan sebanyak 16% berjumlah 1.13 bilion ringgit bagi tahun 2024. Daripada jumlah ini, sebanyak 916.85 juta ringgit diperuntukkan bagi belanja mengurus dan 209.75 juta ringgit bagi belanja pembangunan. Masing-masing mencatatkan kenaikan sebanyak 13.24% dan 29.86% berbanding tahun lepas. Secara keseluruhannya, peningkatan peruntukan amat membantu kementerian untuk terus menyampaikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada semua rakyat dan pihak berkepentingan. Ia juga membantu dalam proses penambahbaikan infrastruktur perwakilan diplomatik Malaysia serta menyumbang kepada usaha diplomasi dan penglibatan kementerian yang lebih aktif dan berkesan di platform-platform serantau dan antarabangsa. Peruntukan pembangunan ini yang juga merangkumi peruntukan 50 juta ringgit secara dengan izin one-off adalah penting bagi membolehkan Kementerian Luar Negeri melaksanakan kerja-kerja menaik taraf dan menambah baik atau membaik pulih bangunan dan infrastruktur di bawah seliaan kementerian, khususnya di perwakilan diplomatik Malaysia di luar negara dan Kompleks Wisma Putra di Putrajaya, serta Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri IDFR di Kuala Lumpur. Kementerian yakin bahawa projek-projek pembangunan serta penaiktarafan bangunan dan infrastruktur di dalam dan luar negara akan menyumbang kepada peningkatan mutu penyampaian perkhidmatan kementerian dan perwakilan diplomatik Malaysia kepada rakyat kita di luar negara dan dapat meningkatkan imej Malaysia di persada antarabangsa. Yang Berhormat Bukit Bendera telah menyentuh butiran 06-2000 ASEAN 2025. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Bukit Bendera di atas cadangan dan keprihatinan terhadap perkara-perkara di bawah bidang kuasa Kementerian Luar Negeri. Malaysia kini sedang giat melaksanakan persiapan sewajarnya untuk menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2025. Pada ketika ini, Kementerian Luar Negeri berada di peringkat awal perancangan dalaman serta perbincangan bersama kementerian dan agensi yang lain bagi menentukan bidang-bidang keutamaan serta keberhasilan kepengurusian ASEAN 2025. Memandangkan kepengurusian ASEAN oleh Malaysia pada tahun 2025 merupakan satu agenda yang penting dalam mempromosikan dasar luar Malaysia di peringkat serantau dan antarabangsa. Kementerian Luar Negeri memohon pertimbangan kerajaan untuk membiayai kos persediaan kepengurusian ASEAN oleh Malaysia bagi menganjurkan 2 sidang kemuncak ASEAN dan sidang kemuncak berkaitan serta mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN yang ke-58 dengan izin ASEAN Ministerial Meeting
and ASEAN Post-Ministerial Conference, sesi pemukiman menteri-menteri luar ASEAN serta mesyuarat-mesyuarat persediaan yang berkaitan. Selain daripada perbelanjaan untuk menyediakan tempat, peralatan dan kemudahan persidangan untuk sidang-sidang kemuncak ASEAN dalam mesyuarat-mesyuarat berkaitan, sebahagian daripada peruntukan kewangan dipohon bagi membiayai kos penginapan, pengangkutan dan makanan tetamu-tetamu kerajaan yang dijemput menghadiri sidang kemuncak tersebut berdasarkan protokol ASEAN. Keseluruhan bajet tersebut dan perinciannya akan dibincangkan dengan Kementerian Kewangan secara berasingan. Yang berhubung dengan soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Macang mengenai butiran 060-100, iaitu penggantian kenderaan-kenderaan yang uzur di luar negara. Untuk makluman ahli Dewan, Kementerian mempunyai 19 buah kenderaan di perwakilan luar negeri yang berumur lebih 15 tahun. Mantan Menteri Luar sini tahu ni. Dan 44 buah kenderaan yang berumur di antara 10 hingga 14 tahun. Kementerian telah diperuntukkan sebanyak 2 juta ringgit untuk perolehan aset kenderaan. Kementerian akan menggantikan beberapa buah kenderaan di luar negara menggunakan peruntukan yang diberikan, terutamanya yang berumur melebihi 15 tahun tersebut. Kementerian turut mempertimbangkan untuk penyewaan dengan izin leasing aset kenderaan dan juga komputer bagi membolehkan perwakilan Malaysia dapat beroperasi pada tahap yang lebih optimum. Yang Berhormat Macang juga menyentuh soal projek menaik taraf dan pemeliharaan kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Thailand. Untuk makluman, projek ini sedang dilaksanakan dan melibatkan kerja-kerja menaik taraf bangunan Chancery, kediaman rasmi Duta Besar, pejabat konsular dan kuartus Home Base Staff. Kemajuan fizikal projek ini berada pada tahap 92.15% dan dijangka siap insya-Allah pada bulan Mac 2024. Mengenai projek membina bangunan Chancery dan juga kediaman rasmi Duta Besar di Kedutaan Besar Malaysia di Moskow, Rusia, pihak JKR sedang mengambil tindakan untuk menyiapkan projek ini yang berada pada tahap 81.38%. Dan berkenaan dengan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih bangunan Chancery dan kuartus di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Indonesia, Kementerian Luar Negeri telah memperuntukkan sebanyak 4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih segera di kedutaan. Projek ini sedang dilaksanakan dengan menggunakan peruntukan 50 juta secara one-off di bawah Rolling Plan 3 tahun 2023. Yang Berhormat Rantau Panjang, untuk makluman Yang Berhormat, pada masa ini Kementerian Luar Negeri sedang melaksanakan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih di 31 malawakil. Di 31 malawakil yang melibatkan bangunan Chancery, kediaman rasmi dan kuartus di semua kedutaan yang saya sebutkan 31 projek tadi. Yang Berhormat Balik Pulau menyentuh soal program seranta diplomasi awam dan penerangan di luar negara. Untuk menjawab soalan Yang Berhormat Balik Pulau, pada masa ini Kementerian belum bercadang untuk mewujudkan perjawatan Cultural Attaché di perwakilan-perwakilan Malaysia di luar negara. Walau bagaimanapun, usaha berterusan telah sedang dan akan dipertingkatkan di peringkat perwakilan bagi dalam mempromosi diplomasi budaya melalui program seranta dan diplomasi awam. Program diplomasi yang sedang dilaksanakan oleh semua perwakilan Malaysia di luar negara. Maknanya Yang Berhormat, fungsi atau peranan para pegawai kita di semua kedutaan ini dipelbagai. Dia tidak hanya statik dengan tugasan di pejabat kedutaan, tapi mereka juga boleh berperanan lebih daripada itu, termasuk untuk mempromosikan kebudayaan dan sebagainya. Dan untuk memperhebatkan lagi program-program yang melibatkan soal mempromosikan kebudayaan ini, kita sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, MAUTEK, dan kita juga mempunyai beberapa pegawai yang diletakkan
di beberapa buah negara daripada kementerian tersebut untuk bertujuan dan berperanan mempromosikan budaya dan juga termasuk pelancongan di negara kita. Yang berhormat Kuala Selangor, sejajar dengan konsep madani yang menekankan prinsip inklusiviti, keadilan dan kebersamaan, program mendampingi rakyat Malaysia akan dinaik taraf ke program sinergi rakyat Malaysia di luar negara pada tahun 2024. Inisiatif ini selain memperkukuhkan ikatan di antara rakyat Malaysia yang tinggal di luar negara, ia akan menggalakkan kesepaduan sosial dan budaya sejajar dengan konsep madani. Seterusnya, ini akan memberi impak positif dalam membina hubungan yang lebih erat antara diaspora Malaysia dan negara asal dengan mewujudkan peluang kerjasama antara negara tuan rumah dan seterusnya meningkatkan hubungan ekonomi dan dua hala di antara Malaysia dan negara tersebut. Yang berhormat balik pulau juga membangkitkan isu bantuan konsular. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara sentiasa memberikan bantuan konsular kepada tahanan rakyat Malaysia di luar negara bagi menjaga kebajikan serta hak-hak tahanan bagi mendapatkan keadilan. Pegawai konsular juga akan hadir di dalam sesi perbicaraan yang melibatkan rakyat Malaysia di mahkamah sebagai watching brief dengan izin. Yang berhormat Julutong faham itu apa itu watching brief. Dia tahu ini berperanan untuk kita memerhatikan sejauh mana perjalanan perbicaraan itu adil dan juga telus. Selain itu, tahanan rakyat Malaysia yang tidak berkemampuan di luar negara juga boleh mendapatkan khidmat bantuan Biro Guaman di luar negara tahanan masing-masing. Yang berhormat, boleh saya celah sedikit? Ya, silakan. Tentang kalau di rakyat Indonesia di Malaysia, kedutaan mereka menyediakan peguam-peguam untuk mewakili tahanan tersebut, terutama sekali mereka yang perlu menjalani hukuman gantung. Tapi saya di Jakarta 3 bulan sudah, tahanan kita tidak diwakili oleh peguam dan terpaksa menggunakan peguam yang Biro Guaman daripada Indonesia. Jadi minta kalau boleh penerangan sikit tentang hal ini. Untuk makluman yang berhormat, di mana-mana dalam negara di seluruh dunia ini apabila kes-kes itu melibatkan soal hukuman mandatory umpamanya, hukuman gantung dan sebagainya, mahkamah akan meminta supaya ianya mesti diwakili oleh peguam. Dia tak boleh hadir tanpa peguam. Dalam isu yang dibangkitkan oleh yang berhormat itu, saya ambil maklum, kita akan periksa dan kalau itu belum ada, kita buat sebarang tindakan untuk menyediakan ataupun mencadangkan mana-mana peguam-peguam yang boleh mewakili rakyat kita akan ambil tindakan selanjutnya. Terima kasih yang berhormat. Yang berhormat Ipoh Timur, Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Malaysia di Yangon, Myanmar, sedang menyelaras dan mengambil semua usaha bagi membawa pulang 26 orang mangsa sindiket penipuan pekerjaan berkenaan dengan kerjasama di antara negara-negara yang terlibat, yakni negara Thailand dan juga Vietnam secepat mungkin. Kita tahu dalam isu yang berlaku ini bukan hanya Malaysia tetapi juga ia melibatkan beberapa buah negara. InsyaAllah kita akan teruskan kerjasama di kalangan negara-negara di mana rakyat mereka ini terlibat untuk kita membawa keluar rakyat kita seramai 26 orang daripada Yangon. Ya, berhormat Ibu Timur, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya didapati bahawasanya ada sekurang-kurangnya sekumpulan 5 ke 6 rakyat Malaysia, antaranya 2 orang Ipoh Timur yang terkandas di daerah Laikang. Yang Laikeng kalau tak silap sebutannya saya tak pastilah. Dia sebenarnya kalau ikut jalan darat dia hanya setengah jam daripada sempadan China. Jadi adakah pihak China juga telah dilibat urus di bantuannya diminta untuk menolong sekurang-kurangnya kalau bukannya untuk nak secara udara, secara jalan darat pergi ke China bawa mereka balik. Maklumat yang berhormat Ibu Timur, maklumat ataupun
perkara yang diungkapkan, disampaikan oleh Yang Berhormat Ibu Timur itu sebenarnya dalam tindakan kita. Cuma masih terlalu awal untuk kita mengumumkan atas faktor-faktor tertentu. Tapi insya-Allah kita akan mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Menteri. Mengenai cadangan Yang Berhormat, sekejap. Cadangan Yang Berhormat Ipoh Timur juga. Kementerian menyambut baik saranan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur bagi penglibatan Government Link Companies GLC untuk perolehan aset kenderaan dan bangunan Chancery di luar negara. Dalam hal ini, Kementerian akan mengkaji dan memperhalusi cadangan Yang Berhormat Ipoh Timur berikan dalam ucapan. Terima kasih. Yang Berhormat Tumpat, ya silakan. Terima kasih Menteri. Saya ingin bertanya tentang tadi jawapan berkenaan dengan pemantauan kepada pejabat-pejabat kedutaan di luar negara. Setakat yang kita hadir, kita nampak kadang-kadang tidak ada berlaku perubahan besar, khususnya pada contohnya yang paling mudah. Banyak lukisan-lukisan dalam negara yang dihasilkan oleh rakyat kita, tetapi bila kita keluar negara, walaupun di pejabat kedutaan, kita nampak lukisan-lukisan lama masih lagi kekal. Jadi adakah pihak kementerian mempunyai suatu dasar ataupun polisi tentang KPI untuk memantau dan memastikan bahawa terdapat peningkatan dan perubahan serta perkembangan khususnya berkaitan dengan imej negara ini dari segi pejabat-pejabat kita di luar negara? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Indra Mahkota senyum apabila Yang Berhormat ajukan soalan itu. Pasal dia tahu tentang cabaran-cabaran kita untuk ialah untuk memenuhi apa yang disuarakan oleh Yang Berhormat. Tapi insya-Allah kita akan buat apa yang perlu berdasarkan keperluan dan prioriti kita. Yang penting imej negara akan terus terpelihara di peringkat antarabangsa insya-Allah. Yang Berhormat, rantau panjang sekali lagi membangkitkan perancangan di bawah peruntukan petunjuk prestasi utama ketua-ketua perwakilan, iaitu dalam kod 50500000 bagi tujuan yang cadangan tumpak tadi. Saya cadangkan ahli-ahli parlimen ni satu orang satu ambil kedutaan, kita hadiahkan gambar-gambar. Macam mana? Painting. Seorang ahli parlimen menyumbangkan. Seorang ahli parlimen bagi satu. Kalau dia orang tak mau, kami mau. Terima kasih Yang Berhormat. Cadangan nanti kita akan perhalusi lah. Jadi saya ingat kalau yang arwah atau arwah bagi lukisan apa saya tak pasti. Yang Berhormat, rantau panjang. Untuk makluman, Malaysia mempunyai 105 perwakilan diplomatik Malaysia di serata dunia. Ini termasuk kedutaan besar, pejabat perwakilan tetap, pejabat pesuruhjaya tinggi dan konsulat jeneral. Setiap ketua-ketua perwakilan Malaysia ini dikehendaki untuk menganjurkan sekurang-kurangnya 50 program aktiviti di bawah HOM KPI setiap tahun. Ini sebahagian daripada program kita, di mana pejabat kedutaan kita juga dikehendaki untuk menganjurkan mengadakan sekurang-kurangnya 50 program pada setiap tahun menggunakan peruntukan yang ada dan berdasarkan keperluan di tempat masing-masing apa bentuk program yang boleh dianjurkan. Yang penting penglibatan ianya harus kita pastikan di kalangan diaspora Malaysia atau kalangan para pegawai kita yang sekaligus dapat meningkatkan imej negara di kawasan ataupun pejabat kedutaan masing-masing insya-Allah. Yang Berhormat Pokok Senang bertanyakan apakah usaha untuk melobi negara-negara serantau yang lain untuk tunjukkan solidariti terhadap Palestin. Mengenai konflik terbaru Palestin dan Israel dalam konteks ASEAN, Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN telah mengeluarkan satu kenyataan bersama mengenai peningkatan konflik bersenjata di Timur Tengah pada 20 Oktober 2023. Di dalam kenyataan tersebut, ASEAN menyuruh agar kedua-dua pihak menghormati sepenuhnya undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan memberi laluan bantuan kemanusiaan tanpa halangan. Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN juga mengutuk sekeras-kerasnya tindakan keganasan yang telah menyebabkan kematian dan kecederaan kepada orang awam, terutamanya para wanita dan juga kanak-kanak. Dalam konteks ini Yang Berhormat, kita akan terus melakukan peranan kita dalam ASEAN dan juga dalam mana-mana platform antarabangsa yang lain seperti OIC dan sebagainya atau pertubuhan non-alignment movement, non-aligned movement
dan juga G77 untuk meyakinkan betapa pentingnya kita bersolidariti demi rakyat Palestin yang sedang tertindas pada waktu ini. Pak Menteri, si depan ni ada jawapan untuk yang si awal atau ada? Ada. Ada jawapan ya? Saya akan respon kalau masuk ya. Pokok sebenarnya banyak cakap isu-isu lain termasuk bantuan psikologi. InsyaAllah ini adalah antara program kita selepas krisis, selepas perang. InsyaAllah kita akan turun untuk bersama-sama memberi pembelaan kepada rakyat Palestin, memberikan bantuan psikologi kepada mereka yang memerlukan insyaAllah. Dan Yang Berhormat Jelutong, semasa sesi kecemasan khas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-10 atau dengan izin 10th Emergency Special Session of the United Nations General Assembly pada 26 dan 27 Oktober 2023, satu resolusi bertajuk Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations telah diterima pakai dengan 121 undi menyokong, 14 undi menentang dan 44 undi berkecuali. Malaysia merupakan antara negara yang menyokong dan menaja bersama resolusi tersebut, yang antaranya menyeru kedamaian kemanusiaan dengan segera atau dengan izin humanitarian, memohon pelindungan orang awam dan memastikan pemberian pelindungan kepada semua kemudahan PBB termasuk hospital, sekolah dan pusat keagamaan. Di sisi ini, Malaysia telah menyampaikan kenyataan yang jelas dan kukuh dengan mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman yang berlaku. Muhammad, sedikit Muhammad. Ya. Terima kasih di atas penjelasan yang telah diberikan. Saya bangun tadi, saya yakin, saya percaya bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang serius dalam memberi perhatian kepada masalah yang sedang berlaku, perang yang sedang berlaku di Palestin. Dan saya juga yakin bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga memberi perhatian kepada masalah isu kemanusiaan di seluruh dunia. Cuma saya membangkitkan perkara ini kerana kita lihat di Dewan Yang Mulia ini pihak pembangkang selalu mempersoalkan komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam menangani isu Palestin. Tetapi apabila Yang Amat Berhormat membuat ucapan di bangsa-bangsa bersatu, kita lihat bahawa pemimpin-pemimpin pembangkang juga yang memperlekehkan ucapan tersebut. Sebab itu saya rasa sungguh terkilan dan marah jugalah kerana komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi ucapan yang begitu committed, powerful speech dengan izin, merupakan sesuatu yang memang diberi perhatian. Tetapi kita lihat bahawa pihak pembangkang, dan saya menyebut, ya, saya akan akhiri, saya menyebut bahawa saya terkilan kerana Jelutong, pihak bagi pembangkang Menteri jawab dulu, panjang sangat tu. memperkecilkan, Banyak lagi memperlekehkan Menteri nak jawab kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih pengerusi. Keprihatinan Yang Berhormat Jelutong harus dicontohi oleh semua yang berhormat dalam Dewan ini untuk bersama-sama kita bersolidariti. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Yang Hormat Batu Api apa? Ini Yang Hormat Batu Api yang Berhormat, terkenal. habis masa Yang Dia Berhormat. buruk sangka, kami sokong. Masa tak cukup. Kami sokong. Ya, kita dia suka bagi pelaga orang. Ini Tak. sifat ni. Dilahirkan untuk bagi pelaga orang ya. Sudah. Bagi gaduh, Arau orang sudah bergaduh. duduk, Arau. Benar Saya elok bagi dia masa. bagi tak elok. Timbalan Menteri sila Awak teruskan. Timbalan selalu pengurusi. bagi orang bergaduh. Kenapa mesti ungkit? Kami dah menyokong. Kamu nak bagi bergaduh lagi? Timbalan Dia tak pengurusi. suka tengok perpaduan. Ni pokoknya Saya gunakan dia lebih peraturan suka Dewan. kita bergaduh. Betul tak, Pak Mat? Saya gunakan peraturan Dewan. Saya gunakan peraturan Dewan. Ya. Saya minta maaf, saya terpaksa bangun untuk mempertahankan diri saya dan juga menjelaskan. Saya bukan batu api. Kalau kita lihat, saya gunakan peraturan 36, membuat sangkaan jahat terhadap saya. Saya boleh menyokong. Arau, saya habiskan dulu. Bukan, saya juga 36/6, Dia membuat tuduh sangkaan jahat. pembangkang. No, ini peraturan Dewan. Dia Pengurusi. peraturan Dewan 36/6. Saya gunakan peraturan dulu. Saya gunakan peraturan. Ya. Ya, Arau, sila duduk. Saya telah mengikuti ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah yang memperlekehkan menggunakan cemohan, perkataan-perkataan yang saya tidak mahu Apa sebut. kaitan ni? Ini. Jelutong jangan merapu Cuba lah. tengok ni. Itu adalah tindakan pembangkang. Biadab.
So saya Cukuplah, mohon supaya cukuplah. Buang masa. Ukip Menteri Besar Kedah ni. Tidak, tidak. Itu bukan sangkaan jahat. Biadab. Itu perkara yang Itu betul. jumpa Menteri Besar Kedah Fakta. dekat airport. Kenapa tak? Yang biadab adalah Arau. Biadab. Saya rasa ahli-ahli yang berhormat jangan bangkitkan isu-isu yang tak berkaitan. Biar timbalan menteri untuk habiskan. Kalau nak minta pencerahan, minta sahaja. Jangan berbahas. Timbalan menteri sila habiskan. Masa sudah tamat. Boleh saya minta? Setuju timbalan yang betul. Jangan banyak gangguan yang berhormat. Saya bagi 5 minit. Yang lain jangan sibuk lagi ya. Untuk menjawab beberapa soalan yang penting yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pokok Senang. Beliau membangkitkan soal persepadanan maritim Malaysia Singapura termasuk Batu Putih. Malaysia dan Singapura masih mempunyai kawasan persepadanan maritim yang belum dimuktamadkan di segmen barat dan timur selatan Singapura. Rundingan perbatasan sempadan maritim di antara kedua-dua negara kini sedang dilaksanakan di bawah mekanisme dua hala sedia ada yang telah digabungkan kepada satu mekanisme bersama iaitu Joint Meeting of the Malaysia-Singapore, Joint Technical Committee on the Implementation of the International Court of Justice Judgment on Pedra Branca, Middle Rocks and South Ledge, dan Committee for Boundary Delimitation pursuant to the agreement between the Foreign Ministers of Singapore and Malaysia on the 14 March 2019 bagi meneruskan momentum rundingan positif dalam mencari jalan penyelesaian yang adil dan menyeluruh. Mengenai isu Batu Putih, sebagaimana yang berhormat sedia maklum, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ telah pada tahun 2008 memutuskan bahawa Singapura memiliki kedaulatan ke atas Batu Putih. Malaysia memiliki kedaulatan ke atas Batuan Tengah dan kedaulatan di Tubir Selatan sebagai fitur ketinggian air surut atau low tide elevation feature dimiliki oleh negara yang laut wilayahnya merangkumi fitur marine tersebut. Isu Pulau Pisang dibangkitkan juga oleh Yang Berhormat yang berbahas tadi. Kedaulatan Pulau Pisang tidak dipertikai oleh Singapura dan adalah hak milik mutlak Malaysia. Kerajaan Singapura mengiktiraf hak kedaulatan Malaysia ke atas Pulau Pisang berdasarkan kepada perjanjian yang telah dimeterai antara Sultan Ibrahim dan Sir James Alexander Swettenham pada 6 Oktober pada tahun 1900. Mengenai soalan yang dibangkitkan juga oleh Yang Berhormat Ipoh Timur yang menyentuh soal deklarasi tata laku pihak-pihak berkepentingan di Laut Cina Selatan, Declaration of Conduct dan juga rundingan kod tata laku di Laut Cina Selatan. Untuk makluman, perkembangan terkini mengenai isu ini ialah pada 4 November Perkembangan terkini mengenai isu untuk membincangkan ini telah berlangsung pada 23 hingga 26 Oktober 2023 di Beijing, China, iaitu mesyuarat ke-41 ASEAN China yang telah meneruskan rundingan untuk membincangkan soal deklarasi of conduct dan juga COC mengenai Laut Cina Selatan. Dan buting petinggi ahli yang Arau sebutkan itu juga, kita akan pastikan kedaulatan juga harus kita jaga bersama-sama. Soal pencerobohan itu adalah isu berlainan dan kita akan minta semua badan-badan yang terlibat dalam penguatkuasaan apabila berlaku pencerobohan itu supaya mengambil tindakan secara bersepadu Yang Berhormat Arau mengenai isu di beting petinggi ahli. Yang Berhormat Batu Pahat membangkitkan dan ingin tahu sumbangan besar negara kita terhadap badan-badan antarabangsa. Sikit saja. Masa tak cukup Arau. Dapat kan Yang Hormat, dulu saya pernah minta kapal Cina keluar selama sebulan. Bila Presiden China ingin melawat Malaysia, kita menggunakan usaha diplomasi. Sekarang ni Yang Hormat, kita menyokong China sebab dia sokong Palestin. Jadi Hamad ambil kesempatan, jangan buli kami. Kalau tidak, dia negeri lain dia dah klik, dia tak ambil tindakan kerana negeri lain menentang. Kita diam. InsyaAllah hubungan baik kita di antara Malaysia dengan China, Yang Berhormat Arau, kita akan manfaatkan untuk meleraikan apa juga isu yang timbul, termasuk juga isu di beting petinggi ahli.
Yang berhormat Batu Pat ingin tahu sumbangan negara terhadap badan antarabangsa. Saya ingin mengatakan bahawa kita memberikan sumbangan yang paling besar adalah kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebanyak 45 juta ringgit bersamaan dengan 10 juta US dollar pada setiap tahun. Dan penerima-penerima lain juga ialah OIC lebih kurang 2 juta US dollar. Kemudian banyak lagi, nanti saya akan bagi data ini kalau yang berhormat mahu secara bertulis insya-Allah. Yang Pak Menteri, soalan daripada Sid tadi. Bagi Ada lagi jawapan beberapa saat. bertulis saja masa sudah tamat. Soalan Sik tadi apa? Cuba cakap. Berkaitan dengan task force kedutaan kita di Kairah dan juga di Jordan. Yang kedua, kenyataan Menteri Dalam Negeri yang nampak bercanggah dengan kenyataan Wisma Putra, perpindahan rakyat di Gaza ke Baik. Sinai. Itu makluman penting yang untuk berhormat kita hidup rakyat. tentang task force itu supaya kita sudah pun memulakan kerjasama di antara Malaysia dan juga Mesir dan juga Jordan dan mana-mana negara yang terlibat pun, termasuk dalam mencari jalan untuk mempermudahkan penyaluran penyerahan bantuan-bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jadi soalan yang kedua itu saya fikir nanti bila ada Menteri Dalam Negeri kena tajalah, saya tak tahu apa konteks yang beliau maksudkan, jadi saya tak berani bagi respon. Walau bagaimanapun kita sebenarnya telah bersetuju bersama-sama dengan pihak Mesir dan juga Gaza supaya memberikan bantuan kemanusiaan yang itu adalah fokus kita, termasuk mereka diberikan keluar daripada Gaza untuk ke Mesir untuk mendapatkan medical treatment. Bukannya mereka itu akan keluar selama-lamanya daripada Gaza, pergi ke Mesir untuk mendapatkan medical treatment saja. Kita Dan mohon tentu Menteri mereka Negeri kembali jawab ke Gaza secara untuk jelas, berjuang tidak ada mempertahankan keliruan kedaulatan dalam negara isu ini. mereka, yang berhormat. Masa sudah tamat. Jadi terima kasih banyak kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ahli yang berhormat